Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, namanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam yang terakhir ini, 10 malam terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan sekurang-kurangnya 2 nikmat kepada kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita peluang untuk berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Ramadan ni telah ada sejak daripada penciptaan langit dan bumi lagi. Berlakunya silih pergantian siang dan malam, Ramadan telah pun ada. Sebagaimana Allah menciptakan dalam satu tahun ada 12 bulan. Cuma beza Ramadan yang terdahulu sebelum perutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan yang itu Allah tidak pernah mention, Allah tidak pernah bagi tahu tentang kelebihan dan fadilatnya sebagaimana Ramadan yang dianugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita apabila dipilih oleh Allah untuk menjadi umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dianugerahkan pula dengan Ramadan yang dijanjikan dengan 1001 keistimewaan. Itu yang pertama. Tidak semua manusia yang ada atas muka bumi ini, yang hidup dalam dunia ini, Allah beri keistimewaan ini. Maka sepatutnya apabila kita mendapat nikmat Ramadan, sepatutnya sebagai seorang Islam haruslah ada rasa syukur dan sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur juga kerana di saat ini Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan taufiknya kepada kita. Taufik ni saya sebut dah itu. Allah Taala masih pinjamkan taufik ni kepada kita. Walaupun ada orang lain yang berhajat kepada taufik, Allah tidak beri taufik kepada dia. Jangan salah faham antara taufik dan hidayah. Ada ramai orang Allah bagi hidayah, dan tak kurang pula Allah tak bagi langsung hidayah kepada mereka. Mereka mati dalam kekufuran, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, apatah lagi mereka mati dalam keadaan kehinaan, dan nasib mereka pasti dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Ada orang Allah beri pinjam kepada dia hidayah, tetapi Allah tidak beri pinjam kepadanya taufik, dengan maksud Allah menjadikan dia beriman kepada Allah dalam bentuk mengucap 2 kalimah syahadah, jadi orang Islam. Dia ada satu keyakinan semata-mata hanya pada ucapan syahadah dia, dia menganggap dia telah selamat daripada segala bentuk ancaman azab akhirat. Allah tidak meminjamkan taufik kepadanya, dengan maksud Allah tidak membimbingnya ke arah mentaati perintah Allah. Sedangkan yang disebut oleh para ulama, antara nikmat yang paling besar selepas kita beriman kepada Allah, menjadi orang Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, adalah nikmat taufik, iaitu peribadatan kepada Allah. Kerana itulah tujuan manusia diciptakan. Allah buat kita ni, tujuan dia apa? Allah nak bagi kita peluang beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya memberi peluang kepada manusia ini dan jin beribadah kepadaku. Maka peluang beribadah kepada Allah, nikmat boleh beribadah kepada Allah, adalah nikmat yang paling besar selepas kita menjadi seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para ulama menyebut kepada kita, antara ucapan ulama yang kita maklumi adalah ucapan Syekh Zarruq rahimahullahu ta'ala, atau nama dia Ahmad bin Muhammad bin Al-Fasi, menyebut katanya, la tanzur ila amalika wa in sahha, janganlah kamu hanya melihat kepada amalan kamu semata-mata, walaupun amalan itu sahih,
menepati dengan kehendak agama dan syariat. Kita dah buat baik tapi tidak berpada, hanya melihat. Kita buat itu atas ikhtiar dan pilihan kita semata-mata. Kita rasa syok dah kita boleh buat ibadat. Tak cukup, kata Syekh Zarruq, walakin akan tetapi unzur, lihatlah, ila man wafaqaka ilaih, kepada siapakah yang sebenarnya memberikan taufik kepada kamu untuk melakukan kebaikan tersebut. Siapakah yang memilih kita pada malam ni, yang menggerakkan kaki kita dan hati kita untuk hadir berjemaah salat Isya pada malam ni? Mungkin kita main dengan sebab-sebab yang tertentu. Kita tak cadang nak main malam ni, duduk depan TV, tiba-tiba bini kita ajak main, kita main. Kerana bini kita boleh tiang, boleh jadi. Ataupun anak kita dah pakai baju elok dah, ajak ayah jom, bah jom kita pi, sebab anak kita ajak. Malu Allah dengan anak kita pi. Itu asbab saja. Yang menjadi musabibus sabab, yang menentukan sebenarnya kita hadir pada malam ni, yang memilih kita untuk hadir dan diberikan taufik, tidak lain dan tidak bukan Allah Jalla wa'ala. Allah Tuhan yang Maha Agung, yang memilih kita untuk diberikan taufik. Berapa ramai orang nak main malam ni tapi tak boleh main, sakit perut. Allah tidak pilih dia untuk hadir berjamaah bersama kita pada malam ni. Ada orang nak main tapi mengantuk sangat, lepas makan terus lena atas kursi, sedap-sedap waktu Isya dah. Ada juga orang lagu tu. Tidak semua orang Allah beri taufik dan bimbingan kepada dia untuk boleh melakukan ibadah. Maka apabila kita melakukan ibadah, kata Syekh Zarruq, sayugia, maknanya sepatutnya kita mengucapkan ucapan alhamdulillah. Dalam semua perkara ibadat yang kita buat, harus dilandasi, diungkapi padanya dengan ucapan alhamdulillah. Antara yang kita selalu dengar lepas sembahyang, diajar kepada kita menyebut apa? Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Macam tak tahu ya doa. Semua tengok macam bela, betul? Ingat ada doa tu lepas sembahyang tu? Kau tak baca langsung dah? Lepas sembahyang bagi salam, okey, balik terus. Bukan ada. Lepas malam tu kan sebut? Tak sebut lah tu, tak tahu tu. Ada ulama ajar, lepas bagi salam tu sebut alhamdulillahillazi lam yattakhidh. Tujuan dia apa? Memuji Allah Ta'ala, bersyukur atas nikmat boleh beribadat. Bukan setakat bagi salam sembahyang saja. Semua perkara kebaikan yang kita buat harus lepas tu diselangi dengan, dia pun dilapik dengan ucapan alhamdulillah. Termasuk ketika memberi sedekah. Kita bagi sedekah, ada tengok orang bagi sedekah dia sebut alhamdulillah. Pernah tengok ada orang bagi sedekah tabung lalu tu? Ada tak masa bagi duit tadi tu sebut alhamdulillah? Pernah tengok ada orang bagi duit, hak bagi sedekah tu ada sebut tak alhamdulillah? Yang duk ada sebutnya yang terima sedekah, betul tak? Yang bagi sedekah tu dia sebut tak alhamdulillah? Dia tak sebut. Pasal dia ingat rugi. Silap dia kata mai, ada pula orang lalu tabung depan dia. Betul tak betul? Sepatutnya masa sebut duit tu alhamdulillah, pasal boleh melakukan kebaikan. Itu yang dia ajar pada kita. Bila kita bagi zakat esok ni, zakat fitrah, lepas bagi zakat tu kita kata apa? Alhamdulillah. Jangan kata oh lama ramai pula anak ni, kira anak 7 orang lah, 7 orang kali 7 oh RM1 dah, RM28 ke? Betul? 3 sikit lah tu. Tapi rasa berat nak bagi tu, tidak merasa benda tu nikmat. Nikmat apa? Nikmat boleh melakukan kebaikan. Jangan nampak nikmat hanya pada material. Kerana manusia ni nampak nikmat hanya pada benda yang dia boleh capai. Makanan dia rasa nikmat, oh duit banyak, kereta besar, rumah dia selesa, ada motor 2-3 biji. Motor pula jenis hak yang speed berjalan tu kira tak boleh digan. Motor apa? Ni tu. Motor lah ni lah besar-besar tu. Semalam accident, Innalillah, kesian sahabat kita accident. Di Port Dickson ke apa. Jadi kita ni nikmat banyak. Dengan yang kita rasa nikmat ni, yang tu je. Sedangkan yang dimaksudkan dengan nikmat oleh para ulama, nikmat yang paling besar, nikmat hidayah. Jadi orang Islam,
Yang kedua, nikmat taufik yang menunjukkan kita boleh melakukan ibadat. Wa in disebut apa? Apa nama disebutkan? La in syakartum la azidannakum. Bila kita sentiasa menyebut rasa syukur alhamdulillah, apabila kita boleh melakukan kebaikan, Allah tambah nikmatnya. Kata ulama, antara maksud la azidannakum itu Allah sentiasa menjadikan kita ni akan melakukan ibadat, kerana kita bersyukur setiap kali kita buat ibadat. Kita bersyukur jadi orang baik, Allah tambah nikmat kita. Dan apabila kita tidak bersyukur boleh buat kebaikan, maka ketika itu la inna azabi lasyadid wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu tidak bersyukur atas nikmat taufik aku berikan tadi itu, maka Allah kata sesungguhnya azabku sangat pedih. Kalau kita nak bahas kat situ, jangan nampak nikmat hanya pada mata benda saja. Termasuk nikmat hidayah Allah bagi, kita jaga elok-elok, kita tak bersyukur jadi orang Islam, asal hina jadi orang Islam, asal lekas jadi orang Islam, malu nak mengaku kita Islam, Allah boleh cabut nikmat itu daripada kita, dan di akhirat kita mendapat azab yang sangat pedih. Itu maksud dia. Maka pada malam ni bila Allah memberikan kita taufik, jagalah taufik ini agar jangan hilang daripada kita. Kalau kita tak jaga taufik ni, dibimbangi Allah cabut balik, Allah ambil balik pinjaman taufik tadi, maka kita yang rugi atas dunia ni. Dan apakah ciri-ciri yang menunjukkan kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala? Berkata Ibnu Abbad, ada tiga ciri-ciri orang tu Allah masih peduli dekat dia, Allah masih nak bagi taufik pada dia. Yang pertama ni apa dia? Dia sebut salah alamatut taufik salasun. Alamat ciri-ciri Allah nak bagi taufik ada tiga. Yang pertama, idkhalu a'malil birri alaika min ghairi qasdin minka ilaiha. Yang pertama, Allah masih menjadikan kita ni dalam golongan orang yang berbuat kebaikan. Allah lorong kita dalam kalangan orang yang nak buat baik. Allah bagi satu jalan kita untuk buat baik, walaupun kita tidak ada niat sebenarnya nak buat baik. Kita bukan baik sangat, tapi banyak ketika Allah lorong kita ke arah kebaikan, Allah bimbing kita ke arah nak buat baik. Mungkin kerana kawan kita tu baik, kita dulu dakai, kita pindah pergi tempat tu, tiba-tiba jumpa kawan yang baik, kawan ni ajak kita ke arah kebaikan, dan kita terdorong buat sama dengan dia. Maka ketika itu Allah nak bagi kita jadi orang baik. Ataupun kita tak sangka, kadang-kadang kita start motor, tadi nak main tadi bukan nak main masjid, cadang nak pergi kena tertarik ke apa ke, naik motor kawan main belakang, memang baik, bagi horn. Dia hon-hon tu, dia tunjuk surau, kita pun kau nak main surau juga dengan dia. Cadang nak pergi kedai, singgah surau semayang, boleh jadi juga macam tu. Kadang-kadang sama-sama kawan ni jumpa kat kedai, lepas sembang dia ajak pergi semayang. Mungkin pertemuan dengan dia tu menunjukkan Allah masih nak bawa kita kepada jalan kebaikan. Ketika itu kata ulama, itu tanda Allah masih nak beri taufik pada kita. Dalam banyak hal Allah melorongkan kita ini dalam keadaan orang yang sentiasa diberi peluang untuk melakukan kebaikan. Dalam banyak perkara kita terdorong ke arah kalangan orang yang suka nak buat baik, walaupun kita tak ada niat nak buat baik, Allah bawa kita ke arah tu. Maka kalau ketika itu, ingatlah kita ni masih nak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ramai orang yang Allah beri taufik macam tu. Ada orang duduk dalam kalangan baik, dia pilih jadi jahat, maka Allah mungkin tak nak bagi taufik pada dia. Ada macam tu. Berapa ramai orang dia duduk dalam kalangan yang baik, dia pindah satu kawasan tu orang mengaji kuliah banyak, dia ni tension dengan kuliah, dia pindah duduk tempat lain. Ketika tu dia lari daripada taufik. Inna azabi lasyadid. Dia duduk dalam majlis kuliah, dia panas telinga, dia pun keluar daripada. Barangkali dia ada orang yang Allah tak lorong kepada kebaikan. Allah Ta'ala ala wa alam. Jadi kita kena ingat, jangan sampai hati kita dialih daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wasarafil ma'asi anka ma'asai fiha.
Yang kedua kata Ibn Abbas, kamu ni Allah jauhkan daripada maksiat, Allah pesong daripada jalan maksiat. Walaupun kamu try nak buat, kamu berusaha nak melakukan maksiat, Allah alih kamu daripada terlibat dengan maksiat. Kita plan nak buat jahat, Allah gagalkan dengan pelbagai halangan. Ada orang dia nak buat jahat tapi tak jadi. Jangan anggap benda tu berlaku secara kebetulan. Lihatlah bahawa Allah yang nak gagalkan dia, nak bawa dia kepada kebaikan. Dia nak pergi buat benda maksiat, tiba-tiba berlaku accident. Bila accident tu, dia masuk hospital. Hari-hari bini dia pergi baca doa, baca yasin dekat dia, dia pun jadi berubah dengan sebab tu. Boleh jadi. Dan banyak orang yang berubah kadang-kadang kerana Allah halang dia daripada buat maksiat. Ada orang tak pernah puasa sebelum dia menikah. Lepas dia menikah, bini dia jenis puasa. Ada juga tak pelik, no? Orang Islam tak puasa ni tak pelik. Tapi yang peliknya, orang Islam yang puasa dia tak semayang. Biasanya orang semayang ni dia akan puasa, betul tak? Tapi ada orang Islam, majoriti dia puasa boleh, semayang tak boleh. Puasa nak orang tu. Ada juga kawan kita ni yang dia puasa tapi semayang dia tak puasa, tak mau. Sedangkan puasa sepanjang hari dia boleh tahan. Walaupun dia ni jenis yang akhir rukuk dan sebagainya boleh tahan, tapi semayang dia tak mau. Ada orang dia nak belajar puasa, bila dia menikah, dia balik rumah hari tu dia lapar, dia nak buka puasa, dia nak makan. Buka-buka peti air, bini dia sampai. Tak jadi buat maksiat. Allah halang daripada buat maksiat. Boleh jadi. Macam-macam cara Allah halang orang tu buat maksiat. Kerana Allah masih nak bagi taufik kepada dia. Dia jahat, Allah jadikan kawan dia baik. Maka dia jadi baik dengan sebab kawan dia. Allah halang daripada buat kejahatan kerana ada bimbingan daripada kawan dia. Sebenarnya yang beri bimbingan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dia sebut wa fathi babil lija wal iftiqa ila Allah taala fi kulli ahwalin. Dan yang ketiga ni Allah masih membuka kepadanya pintu berperlindungan dan pengharapan kepada Allah dalam semua keadaan. Walaupun dia ni nakai, tak bagus, kita sebenarnya kadang-kadang ni tak bagus sangat. Tapi satu ketika bila kita ditimpa masalah, kita masih ada dalam hati kita ni apa? Perasaan nak minta pada Allah. Kita bukan baik, tapi satu ketika bila kita kena masalah, kita masih terdetik dalam hati kita nak minta daripada Allah. Itu tanda Allah nak bagi taufik pada kita. Maknanya apa? Ada lagi dalam hati kita tu ingat pada Allah. Dan kadang-kadang bila kita minta pada Allah, walaupun kita tak baik, kita hari itu sangat-sangat memerlukan. Betul dengan Allah, iftiqar ini dia harap pada Allah, Allah bagi yang dia nak tu. Ketika itu ingatlah Allah sedang memanggil dia untuk dekat pada Allah. Ni kata ulama, bila Allah bantu orang macam ni, dia kena ingat Allah masih nak panggil dia dekat dengan Allah. Allah masih belum buang dia daripada kalangan hambanya. Allah masih nak bagi taufik pada dia. Apabila Allah memberi perasaan dalam hati dia, bila ditimpa masalah, dia akan minta pada Allah. Kita cek ada tak dalam diri kita ni, bila ada masalah, kita akan bergantung pada Allah. Yang paling bahaya, ada orang dia ni hebat, kecerdikan dia, kepandaian dia, sehingga dia lupa bergantung kepada Allah. Dibimbangi orang yang jahat tadi tu lebih mulia bila dia minta pada Allah, dan orang yang nampak hebat tadi tu dia lupa bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala kerana dia merasakan dia adalah orang yang boleh buat segala-galanya tanpa bantuan Allah. Ini paling bahaya. Allah tukar balik channel tu. Yang tadi tu nampak jahat, tapi dia ada masalah, dia minta pada Allah. Yang ini nampak baik, tapi dia lupa pada Allah dalam keadaan, banyak keadaan. Dia rasa dia buat benda tu berlaku kerana dia tu baik, bukan kerana Allah bagi kat dia. Ini sangat berbahaya. Kita malam ni bercakap tentang benda yang melibatkan soal perasaan dan hati. Ini dia panggil tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Yang kita bincang ni satu juzuk daripada ilmu tasawuf, iaitu penyucian jiwa ni. Kita nak bawa hati kita ini sedar apa yang berlaku pada kita semuanya tidak terpisah daripada ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam yang terakhir 10 Ramadan ni,
Dia punya kesimpulan dia apa? Kita kena hampir kepada Allah. Nabi disebut dalam hadis, bila sampai 10 terakhir, kata Aisyah, kana Rasulullah SAW idza dakhala 10 awakhir Nabi ahya al-laila. Nabi akan menghidupkan malam dia. Bila masuk malam ke-10, Nabi menghidupkan malam Nabi dengan ibadah kepada Allah. Boleh dikatakan Nabi beriktikaf 10 malam terakhir. Tahun Nabi nak meninggal, tahun wafat Nabi, Nabi tambah jadi 20 malam. Malam yang ke-11 Nabi dah start dah i'tikaf di masjid Nabi itu. Dan wa ayqadha ahla, Nabi mengejutkan ahli keluarganya untuk beribadat pada malam 10 ni. Dan Nabi juga wasyadda mi'zar, dan Nabi mengetatkan kainnya. Maknanya malam yang ke-10 ni Nabi tidak bersama dengan isteri baginda. Nabi hanya fokus kepada ibadat kita. Saya rasa tak mungkin kita ni benda tu kita boleh buat semua. Yang kerja kita dan sebagainya, maka pilihlah malam-malam ganjil. Kalau tak boleh buat semua pun, ambil malam-malam yang ganjil. Taharrau lailatul qadr fil 10 awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir. Dan disebut dalam beberapa hadis pula, Nabi sebut secara agak detail, iaitu pada malam-malam ganjil. Macam malam ni, malam yang ke-20 belum lagi. Tapi kalau nak start, boleh dah iktikaf tu. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Kalau nak buat, bagi orang yang ada kerja ni, dia boleh pilih malam-malam tu untuk beriktikaf dan banyakkan ibadat. Kalau tak boleh iktikaf pun sepenuh masa, antara maghrib, antara Isya sampai waktu lepas tarawih, duduk sat sampai pukul 11.30 iktikaf. Terbalik rumah balik, tidur, bangun macam biasa, bangunlah ibadat, dan lepas tu boleh sahur dan pergi kerja balik. Jangan sebab kita jadikan qiyamul kita malam tu iktikaf dan sebagainya, esok pergi kerja lena pula. Yang tu merosakkan ibadat kita balik. Sebab orang Islam, dia kena jaga banyak benda. Amanah dengan kerja dia pun kena jaga juga. Maka di samping kita jaga nak cari Lailatul Qadar, jangan buang sikap amanah kita kepada kerja kita tu. Maka cadangan yang kita nak buat untuk kita mampu ni, pilih malam-malam ganjil untuk dapat Lailatul Qadar. Dan ubahlah perangai kita yang suka pada malam-malam last ni, duk pergi kedai pasar Kemboja, duk pergi cari barang-barang baju, no? Orang duk cari Lailatul Qadar, kita lain pergi Kamdar. Itu yang tak kenal tu. Dia Lailatul Kamdar. Orang lain Lailatul Qadar, dia Lailatul Kamdar, pergi duduk di Kamdar cari kain nak buat tirai, nak buat baju. Yang tu salah. Pilih masa yang sesuai untuk ibadat, dan jangan pula kita ni mensia-siakan waktu siang kita saja. Waktu siang ni jangan jadikan waktu tidur pula. Kerana para ulama, malam 10 tu bukan malam saja, siang-siang pun mereka baca Al-Quran. Saya sebut nanti orang terkejut pula, Dan para ulama menjadikan siang mereka itu untuk majlis muzakarah. Sahabat Nabi, sebahagian mereka siang hari muzakarah, malam hari mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka kita ni kena buat benda tu kalau boleh. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Disebut dalam ucapan dia, ma la yadrukuhu kullu la yutrakuhu kullu. Yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Buat yang takat mampu. Sesuai dengan hadis Nabi, khuzu minal a'mal ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Ambillah, pilihlah amalan-amalan berdasarkan kemampuan kamu, kerana Allah tidak akan merasa jemu sehingga kamu yang merasa jemu. Maka sebab itulah kita pada malam akhir ni, saya pesan kepada diri saya dan tuan-tuan semua, kita buatlah sebaik mungkin, kerana kita belum tentu lagi boleh jumpa balik Ramadan yang nak akan datang ni. Yang paling menyedihkan kita hari ni, orang kita ni malam 10 Ramadan ni dia start lagu raya dah. Dia lagu raya ni maknanya apa? Sepanjang masa buka lagu raya, di pejabat buka lagu raya, balik rumah pun lagu raya, dalam kereta pun lagu raya. Hari dia tu dia sendiri pilih lagu raya. Pasal nak di pejabat. Pergi pejabat dengar tak lagu raya? Dengar. Baru ni pergi nak bayar bil, bil rumah lah, bil elektrik ada sini. Lagu raya keluar dah. Maknanya kita ni seronok sangat nak raya.
Sedangkan para salafus saleh dan sahabat Nabi, mereka menangis bila Ramadan akan meninggalkan mereka. Dan menjadi adab orang Islam, dia tak buat macam tu, melainkan ketika takbir raya saja, ketika tu barulah dia menyambut raya dengan penuh kegembiraan. Satu hari dua hari itu perasaan tu ada, tapi kontrol sat. Ni seminggu tak masuk lagi, semangat nak raya dah, pakat jadi hantu raya habis. Maka itulah yang disebut oleh para ulama, tanda ibadat kita ditolak oleh Allah, orang tu telah pun raya sebelum waktunya. Laisal 'id liman labisal jadid wa innamal 'id man ta'atuhu tazid wa laisal 'id man tajmal ar-rukub wal buyut wa innamal 'id man ghufira lahu adz-dzunub. Bukanlah hari raya itu orang yang memakai pakaian baru, tetapi maksudnya hari raya adalah orang yang bertambah imannya. Bukanlah hari raya itu orang yang memperindahkan kenderaannya dan rumahnya, yang sibuk dengan sport rim kereta dia, sibuk dengan nak bawa lanser mana, kopua mana. Bukan yang tu maksud raya. Walakin maksud hari raya adalah orang yang diampunkan dosanya. Kalau kita keluar Ramadan ni tidak jadi orang yang diampunkan dosa, kita golongan yang celaka. Bahkan itu tanda Ramadan ini bukan untuk kita, tetapi Ramadan ini adalah untuk orang-orang lain, sahabat-sahabat kita yang kita menjadi galangan yang rugi atas dunia ni dan juga di akhirat. Dan ada orang Ramadan ni tidak mengubah diri dia, itu lebih malang lagi. Dan ada orang Ramadan ni hanya jadi pesta makanan untuk dia, bukan pesta ibadah. Dan ada orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan, keluar Ramadan dia balik semula jadi seperti biasa. Sedangkan Ramadan menjadi tempat untuk tarbiyah diri kita. Dan jangan jadikan Ramadan saja untuk kita ibadat, jadikan Ramadan landasan saja untuk kita terus beribadah. Kerana disebut oleh Dr. Al-Qaradawi dalam ucapan yang begitu masyhur, walaupun ucapan itu daripada sahabat yang lain, dia ungkapkan semula dalam bahasa dia, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu hamba kepada Tuhan, Rabban, Tuhan yang bersifat Rabbani, tetapi janganlah kamu menjadi kalangan orang yang menyembah Ramadan. Wa may ya'budu Ramadan fa inna Ramadan sayafut, wa may ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan akan berlalu pergi. Siapa yang menyembah Allah, Allah akan tetap hidup dan terus kekal hidup. Maka pada malam ni kita ambil satu kesimpulan, kita perbaiki diri kita, jagalah taufik Allah Ta'ala pada kita, perbaiki ibadah kita, terutamanya pada malam-malam 10 terakhir. Mudah-mudahan Allah berkati kita dan menjadikan kita orang yang benar-benar bila keluar dari Ramadan kita mendapat title kalangan muttaqun, la'allakum tattaqun, itu menjadi milik kita, bukan hanya pada bibir kita tetapi pada perlakuan dan akhlak kita dan seluruh kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.